Hello, selamat datang ke channel Pakcik Info. Satu channel yang memaparkan info-info menarik untuk kita semua. Pada episod kali ini, aku nak info mengenai ancaman Korea Utara. Kalau korang tahu, ancaman yang dibawa oleh Korea Utara datang daripada kuasa ketenteraannya atau kuasa militerinya. Tapi, aku nak fokus kepada dua jenis saja, iaitu ancaman senjata nuklearnya. Dan satu lagi ancaman yang agak besar yang dibawa oleh Korea Utara ni adalah ancaman serangan cyber. Dan, cuba korang bayangkan, kalau kita gabungkan kedua-dua ancaman ini, iaitu ancaman senjata nuklear dan ancaman serangan cyber. Kita akan gabung dan kita akan dapat satu jenis hacker atau satu kuasa army hacker yang kita panggil sebagai hacker nuklear. Jadi apa yang mereka lakukan ni, iaitu hacker nuklear ni, apa yang mereka buat? Okey, kalau korang nak tahu, mereka akan dikatakan secara aktif cuba menyerang atau memperoleh maklumat daripada negara-negara jiran untuk selidik apa yang negara jiran lakukan tentang teknologi nuklear mereka ni. Itu adalah satu. Dan satu lagi adalah satu squad ataupun satu bentuk ketenteraan yang secara tak langsung support program nuklear untuk membangunkan senjata nuklear mereka sendiri. Apa yang hacker ni akan buat adalah mereka akan cuba menyerang dan mendapatkan dana ataupun wang melalui kaedah hacking ni, dan wang itu secara tak langsung akan diberikan kepada kerajaan mereka dan secara tak langsung akan dimasukkan untuk membangunkan senjata nuklear mereka. Dari sini korang boleh tengoklah terdapat dua jenis serangan yang berbeza. Satu serangan untuk menyelidik dan mendapatkan maklumat tentang nuklear negara jiran, dan satu lagi adalah untuk mendapatkan dana dan wang itu digunakan untuk membangunkan senjata nuklear mereka sendiri. Kalau korang nak tahu, ancaman cyber yang dibawa oleh Korea Utara ni sememangnya dipandang serius oleh kerajaan kita dan satu dunia memang ambil serius mengenai benda ini. Dan baru-baru ni saja telah keluar satu kenyataan bahawa Malaysia kini sedang menaik taraf tahap sekuriti negara bagi mengenangi masalah serangan yang akan dilakukan oleh hacker dari Korea Utara ini. Angkatan Tentera Malaysia ATM akan mempertingkatkan tahap kesiapsiagaan bagi menjamin keselamatan negara. Panglimanya Jeneral Tan Sri Effendi Buang berkata, fokus utama adalah menangani ancaman keselamatan cyber. Kenapa serangan cyber yang dilakukan oleh hacker Korea Utara ni dianggap satu benda yang serius? Kalau korang nak tahu, Korea Utara ni bila sebut pasal ancaman cyber ni, dia bukan datang dari individu. Sebaliknya, ia adalah satu ancaman dilakukan dalam unit militeri Korea Utara. Berbeza dengan negara-negara lain, kalau kita bisa dengar hacker-hacker dekat negara lain, biasanya dia adalah tujuan persendirian. Segala keuntungan mereka sendiri yang akan dapat lah. Tapi kalau untuk Korea Utara ni, tak. Mereka adalah satu unit dalam militeri. Contoh kalau mereka melakukan sebarang aktiviti yang haram, iaitu aktiviti hacking yang haram ni, segala keuntungan ni memang akan direct disalurkan semula ke dalam unit ketenteraan mereka. Jadi dari sini korang boleh tengok lah bahawa Korea Utara ni dia tak takut dan mereka memang tak kisah lakukan hacking untuk mendapatkan wang. Jadi korang boleh tengok lah yang bahawa Korea Utara ni tak kisah bermain kotor lah. Okey, aku dah bagi tahu korang macam mana modus operandi hacker-hacker yang ada dekat Korea Utara ni. Sekarang ni aku akan bagi contoh serangan yang pernah dilakukan oleh hacker Korea Utara. Pertama sekali mengenai hacker yang serang negara jiran untuk mendapatkan maklumat mengenai senjata nuklear ataupun kuasa nuklear yang ada oleh negara jiran mereka ni. Satu contoh yang aku nak beri adalah pernah sekali hacker daripada Korea Utara serang tenaga nuklear yang ada dekat Korea Selatan. And a hacker who previously leaked information about Korean nuclear reactors has posted more information about the facilities online. Melalui serangan ini, dikatakan hacker Korea Utara ni dia berjaya mendapatkan blueprint dan serta maklumat lah yang berkaitan dengan kuasa nuklear yang ada dekat Korea Selatan. Sudah tentulah Korea Utara menafikan serangan itu datang daripada mereka. Tapi menurut Korea Selatan, mereka melihat pattern yang dilakukan ni seolah-olah dilakukan oleh Korea Utara. Setakat ni apa yang dilakukan adalah cuma mencuri maklumat-maklumat dan dokumen-dokumen penting. Tapi cuba korang bayangkan kalau geng-geng hacker ni dia boleh pergi lebih jauh. Maksudnya bukan setakat mencuri data, tapi boleh mengawal teknologi-teknologi yang ada dekat nuklear plant tersebut. Kita ambil contoh, katakanlah seorang hacker tu berjaya mengawal. Ini adalah satu ancaman yang agak besar lah. Mujur Malaysia tak memiliki plant nuklear ni. Bayangkanlah kalau mereka boleh kawal and then boleh meletupkan atau bagi rosak nuklear tu daripada serangan ni, memang menakutkan lah.
Satu lagi contoh adalah satu grup hacker juga, tapi hacker ni bukan menyerang senjata nuklear yang ada dekat negara jiran atau pelan-pelan nuklear yang ada dekat negara jiran. Sebaliknya mereka support secara tak langsung untuk mendapatkan dana melalui kaedah yang illegal, di mana mereka akan cuba hacking untuk mendapatkan dana. Wang-wang yang mereka peroleh daripada aktiviti ini akan disalurkan ke dalam negara mereka. Disebabkan mereka kan satu unit dalam ketenteraan, jadi wang-wang atau segala keuntungan mereka akan dapat memang akan disalurkan semula ke dalam negara mereka. Dan secara tak langsung sebahagian daripada wang tersebut akan disalurkan dalam program pembangunan senjata nuklear. Sebagai satu contoh, baru-baru ni saja dikatakan 1.3 bilion bukan juta berjaya dikolek oleh hacker daripada Korea Utara, di mana mereka telah mencuri 1.3 bilion ni dari pelbagai bentuk serangan. Antaranya adalah serangan bentuk duit kripto dan pelbagai jenis scam yang dilakukan oleh mereka. Serangan 1.3 bilion tu mereka dapat tahun ni saja. Dan kalau korang nak tahu, tahun ni baru berapa bulan saja kan. Jadi dalam beberapa bulan dah mereka dah berjaya kumpul 1.3 bilion. Jadi kalaulah katakan serangan ni diteruskan lagi, berkemungkinan tahun ni akan terus mendapat satu jumlah yang lagi banyak lah. Dan 1 bilion ni kalau disalurkan kepada untuk menghasilkan senjata nuklear ni, rasanya memang banyak lah senjata yang boleh dihasilkan dengan jumlah wang tersebut. Jadi mereka secara terus mengkaji, menyelidik spy nuklear pihak musuh, pada yang sama menggunakan hacking untuk mendapatkan dana, mencuri duit dan membangunkan teknologi senjata nuklear mereka melalui duit yang diperoleh daripada aktiviti serangan cyber tersebut. Inilah ancaman yang kita boleh nampak datang daripada Korea Utara. Apa pun, terima kasih kerana menonton video ni. Kalau korang suka video ni, jangan lupa like, komen dan subscribe. Kalau ada apa-apa, nanti pakcik info je. Alright, bye, jumpa lagi.